Kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan orang lain berbuka puasa, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Ada orang puasa 30 hari sepanjang Ramadan, dia pun dapat pahala 30 hari. Ada dapat pahala 30 hari berpuasa lah. Ada orang puasa 30 hari tapi dapat pahala 300 hari. 300 hari kan. Ada lagi orang puasa 30 hari dapat pahala 3000 hari. Oi, itu kau lagi banyak lah. Maksudnya ada orang dia buat kira-kira ni, banyak ni, seronok ni kalau dapat ni. Puasa semua sama je, 30 hari, ada 29 hari, ada tahunnya 29 hari kan. Semua sama, tapi nilainya berbeza. Macam mana nak dapat nilai berbeza? Ya, bagi makan orang berbuka puasa. Taja orang berbuka puasa. Sekarang ni dah mula. Kita jangan memandang sinis. Kan dah mula elan. Siapa nak taja anak tahfiz berjumlah 150 orang berbuka puasa. Nilainya kadang dia letak 600 untuk satu hari. Ada juga yang letak 800. Ada, saya tengok macam-macam elan. Saya ada pergi dekat satu surau. Itu ada jemputan dekat Shah Alam. Dia buat jadual buka puasa 1 Ramadan, 2 Ramadan. Tinggal 2-3 lot je lagi. Yang lain semua dah penuh. Menaja berbuka puasa 150 orang, macam itulah dia sediakan satu jumlah keseluruhan 600. Semua tulis hamba Allah, ada syarikat korporat apa semua. Bayangkan kalau menaja maksudnya 150 orang, betul kan? Dia ambil, saya nak ambil satu hari 600. Jadi RM600 dia bayar, dia taja 150 orang makan kan. Jadi dia dapat pahala hari itu. Memanglah dia buka puasa seorang-seorang, dia puasa seorang-seorang. Tapi dia dapat pahala 151 orang berbuka puasa. Bukan berbuka puasa, berpuasa. Masa dia makan tu, dia buka puasa, Masya Allah, dia dapat pahala puasa dia hari tu. Dan dia dapat lagi pahala 150 orang berpuasa. Bukannya ambil pahala orang tu takkan kurang pun. Jangan pula kita takut nak makan makanan orang ni kan. Tak ada pahala dan dia ambil. Tanpa mengurangi sedikit pun. Ini orang yang nampak jelas. Sebab apa? Kan Allah, Nabi sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, buat kira-kira sebelum kamu dihisab. Orang yang nampak kira-kira ni yang macam ni, dia tak ni, dia nak setiap hari, saya tak nak hari ni, rugilah dapat pahala saya seorang. Koklah pahala orang tu lagi baik daripada kita. Betul kan? Jadi nak taja rakyat Syria berbuka puasa pun ada. Rakyat Palestin berbuka puasa, rakyat Rohingya, semua-semua tu sekarang ni minta tolong anak-anak lah. Mak nak taja setiap hari kamu kena bagi ni. Ataupun langsam sekaligus 1,000 ni untuk taja berpuasa Syria. 100,000 kalau Syria mungkin boleh pergi pada 300 orang kot. Sebab makanan sana tu lebih murah dan sebagainya. Bayangkan terus dapat 300 orang berpuasa. Masya Allah. Pasal tentang, ya ke Ustazah, dia buat betul ke? Ke dia guna untuk benda lain, bukan untuk buka puasa? Kita niat untuk buka puasa, kita dapat. Tentang orang tu amanah tak amanah, nombor 2. Kita kan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu berdasarkan apa yang kamu niat. Kita bagi tu niat ni untuk orang buat buka puasa sekian-sekian akad kita bagi tahu gini. Tapi kalau dia menipu lah, tapi yang dah famous ni dia tak menipu insya-Allah. Dia buat betul-betul kan. Tengok Cikgu Salina ada cakap betul. Anaknya setuju tak? Setuju. Kira sah lah. Okey, subhanallah. Jadi kita buatlah kira-kira ni. Dan sangat bagus. Sekiranya ada dalam taman kita, kita nampak ada orang susah. Pergi jumpa keluarga tu, kita cakap berapa orang anak? 5 orang. Semua puasa tak? Semua puasa. Campur suami isteri 7 orang. Sepanjang bulan Ramadan ni, makcik jangan fikir, awak jangan fikir pasal buka puasa. Saya akan hantar lauk setiap hari untuk buka puasa. Contoh. Bukan kita masak, kita pun malah masak. Bazar selalu contoh lah kan. Saya bagi tahu ni, memang ada orang buat macam ni. Bincang dengan orang yang kita tahu, orang yang kita kenal. Dia masak halal, maksudnya bahan ramuan okey. Setiap hari saya nak order untuk 7 orang makan ni mangkuk tingkatnya. Pukul berapa dia hantar kat rumah, kita pun hantar kat dia.
Sebab apa dia kata, Ustazah saya buat macam tu, kalau saya bagi duit takut habis je, dia guna benda lain. Sebab ini dalam kekuasaan kita, kita boleh kontrol. Kalau kita bagi kepada orang tu, kita tak kontrol. Takkan kita nak pergi tengok, saya nak tengok betul-betul bagi buka puasa, tak boleh. Ini yang kita boleh kontrol. Kita perhantar, setiap hari kita berpuasa, kita dapat pahala 8 orang. 7 orang tu buka puasa dan kita. Kita rasa, ya Allah, mungkin puasa dia orang tu lagi diterima oleh Allah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perancangan semua ni kena buat sekarang. Sebab ramai orang bila masuk bulan Ramadan nak bagi sedekah, tiba-tiba, bang, simpanlah bang sofa. Maksudnya akan diberi ujian tu. Ujian yang mana kita akan bertemu dengan keinginan untuk diri kita sendiri. Ada orang rancang nak sedekah banyak, sebab itu ada orang bayar buat-buat ni dah ambil daripada sekarang. Bukan tunggu Ramadan. Maksudnya ni kan nak dapat gaji lagi berapa hari ni? Ni 15, lambat lagi ni. Lebih kurang 5-6 hari. Orang yang ada gaji lah kan. Ada pencen tu encik-encik ni. Kan? Jadi buat terus. Bayar terus sebab kempen ni dah mula sekarang. Siapa yang nak bagi makan berbuka puasa untuk Tahfiz Darul Ulum pun boleh. Saya selitlah sekali ya. Tahfiz Darul Ulum untuk anak-anak memang akan ada hampir setiap hari nanti. Untuk taja makan berbuka puasa yang duduk asrama tu, anak-anak kita tu. Budak-budak tak ada dosa berpuasa. Masya Allah. Kan? Rasa macam bersih, suci je budak-budak ni. Puasa kecil-kecil lagi dah puasa. Memanglah darjah duduk asrama darjah 3, darjah 4, 5, 6 asrama. Yang gentam tu sekolah menengah. Kita puasa tak banyak baca Quran macam budak-budak tu baca. Jadi kita dapat pahala dia sama. Ustazah, berapa yang nak taja untuk satu hari? Contoh, Ustazah saya tak mampu, saya mampu sikit-sikit. Sikit pun jadilah. Ustazah mampu 50 je untuk buka puasa. Tak apa, Alhamdulillah. Jadi benda tu kalau kita boleh buat ready awal, kita buat ready awal. Sebab masuk bulan Ramadan cabarannya banyak. Tiba anak kita tak cukup duit nak beli baju raya cucu, kita serba salah, betul tak? Nak sedekah ke beli baju raya cucu, kita mesti cenderung pada cucu. Beri cucu seorang, ada lagi 15 orang cucu, kan tak adil. Beli pula 15 orang. Mak saya macam tu. Setiap cucu semua dia beli. Dia kata mula nak beli yang ni je sebab susah. Adik ni susah sikit, mak tolong belikan baju raya dia. Tapi mak takut tak adil lah pula. Mak cakap, semua cucu dia beli. Kan kecil hati dia kata. Aduh, kita kata tak apa mak, tak kisah. Tak boleh. Sebab apa? Bukan kamu yang rasa, cucu yang rasa. Faham tak? Kalau cucu tahu kan. Jadi macam-macam lah ujiannya. Maka orang yang bijak, dia akan buat kira-kira daripada sekarang supaya Ramadannya tidak berlalu dengan kerugian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. Walaupun ringan-ringan, santai-santai, mudah-mudahan dia boleh jadi satu perancangan lah untuk kita. Untuk insya-Allah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Ramadan yang akan menghapuskan, menghilangkan semua dosa kita dan menaikkan darjat kita kepada darjat taqwa. Saya secara peribadi mohon maaf banyak-banyak. Mohon maaf banyak-banyak dan saya pun maafkan semua dan semua orang pun tak ada apa-apa salah pun dengan saya. Amin ya rabbal alamin. Kita kena banyak mohon maaf sebelum masuk Ramadan dan minta ampun dengan Allah. Kita nak masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih. Hati yang bersih, hati yang suci, itulah yang menguatkan diri kita untuk beribadah. Jadi setakat inilah ya para jemaah sekalian, saya sayang dan kasih semua jemaah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan cinta kasih sayang kita ini kita akan dapat naungan Allah di akhirat kelak, iaitu mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Alhamdulillah.